Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Kejadian 11 ayat 4, firman Tuhan menyatakan, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Sahabat semua, setelah zaman Nuh, manusia kembali berkembang biak dan memenuhi bumi. Namun, seperti yang sering berlaku dalam sejarah manusia, keinginan untuk membesarkan nama sendiri dan membina sesuatu demi kemegahan sendiri mulai muncul. Dalam Kejadian 11 ayat 4, kita diperkenalkan kepada proyek besar manusia, Menara Babel, yang menjadi lambang kesombongan dan penolakan terhadap rancangan Tuhan. Kenapakah manusia mahu mendirikan menara itu? Manusia berkata, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dan marilah kita mencari nama. Ini adalah pernyataan keinginan manusia untuk membina identiti dan kekuatan sendiri, terpisah daripada Tuhan. Menara itu bukan hanya sebuah struktur fisikal, tetapi lambang kesatuan manusia tanpa kebergantungan kepada Tuhan. Mereka mahu mencapai langit, suatu tindakan yang menggambarkan kesombongan rohani. Usaha untuk mencapai status ilahi tanpa Allah. Tujuan untuk hidup serumpun dan bersatu merupakan tindakan yang salah arah. Pada mulanya manusia disuruh oleh Tuhan untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. Dalam Kejadian 9 ayat 1. Tetapi mereka memilih untuk tinggal di satu tempat, membina kota dan hidup bersatu atas asas kemegahan sendiri dan bukannya ketaatan. Kesatuan ini bukannya berteraskan kasih Tuhan, melainkan berteraskan ketakutan, kesombongan, dan keinginan untuk mengawal nasib sendiri. Kenapakah Tuhan melihat tindakan ini sebagai ancaman? Tuhan berkata, sekarang mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Maka tidak ada yang tidak akan dapat mereka lakukan. Kejadian 11 ayat 6. Ini bukan bermaksud Tuhan takut kepada manusia, tetapi Dia melihat bahaya apabila manusia bersatu tanpa petunjuknya. Kesatuan yang tidak dipimpin oleh Tuhan akan membawa kepada kejahatan yang lebih besar. Tuhan tahu bahwa jika tidak dihentikan, manusia akan menjadi semakin jauh daripadanya dan menjadi Tuhan kepada diri mereka sendiri. Maka Tuhan memecah belahkan bahasa mereka agar mereka disebarkan ke seluruh muka bumi sesuai dengan kehendak asalnya. Apakah aplikasi rohani untuk kehidupan kita pada hari ini? Pertama, waspadailah kesombongan rohani dan kebanggaan diri. Banyak kali kita seperti pembina Menara Babel. Kita mahu mencari nama, mencapai kejayaan, kuasa, atau pengaruh, bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk kebanggaan diri. Tuhan tidak menentang kemajuan, tetapi Dia menentang kesombongan yang menyingkirkan Dia dari pusat hidup kita. Kedua, hiduplah dalam ketaatan dan bukannya sekadar kesatuan. Kesatuan yang sejati adalah kesatuan yang berlandaskan ketaatan kepada firman Tuhan, bukan hanya keseragaman pendapat atau tujuan duniawi. Dalam gereja, keluarga, atau masyarakat, kesatuan tanpa Tuhan hanya akan membawa kehancuran. Ketiga, letakkan identiti kita dalam Tuhan.
dan bukannya pencapaian. Daripada mencari nama seperti manusia di Babel, marilah kita menemui identiti kita dalam Kristus. Kita tidak perlu membina menara untuk membuktikan nilai kita, karena nilai kita ditetapkan oleh salib Yesus. Dan keempat, patuhilah rencana Tuhan. Biarpun itu bermaksud disebarkan. Kadang-kadang Tuhan menyebarkan kita dari zon selesa kita untuk membawa kita ke dalam rancangannya yang lebih besar. Janganlah takut untuk mengikuti pimpinannya, meskipun ia tidak kelihatan selesa ataupun logik. Sahabat yang dikasihi Tuhan, Kejadian 11 ayat 4 mengajar kita bahwa tanpa Tuhan, kesatuan pun boleh menjadi ancaman. Kesombongan membawa kepada kehancuran, tetapi ketaatan membawa kepada hidup dan berkat. Janganlah membina menara Babel dalam hidup sendiri. Sebaliknya, biarlah kita membina hidup di atas dasar iman, dasar kebenaran, dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, bukannya nama kita. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.